Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Qur'ana imama wa bi mu'minina ihwana. Subhanaka ilma lana ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tazakkur wa tazakkir wa nawal infaq wa ihsan wa ihsan wa istamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa tahayyu silahillah wa madadi wa kubihi wa awabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan, tolonglah beri aku ingat barang perkara yang tak aku lupa, dan tolonglah ajarkan kami akan perkara yang kami tidak tahu. Dan ya Allah, Engkau bimbinglah kami sehingga kedua kaki kami ini berdiri di hadrat-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wa masrabbaha syafihanni ya wahabbu ya ghani. Bismillahi wa billahi wa binafillah wa Allah wa ilallahi turja'ul umur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Kita sambung perbincangan kitab kita. Kita gunakan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita pergi kepada baris yang 1, 2, 3, baris keempat daripada atas. Salam. Baik. Qala musannif ta'ala wa nafa'ani bi ulumi amin. Maka berkata pengarang kitab ini, dan pertama kali dia kata jika engkau sembahyang subuh maka bacalah doa qunut. Ketika engkau i'tidal pada rakaat kedua, kemudian hendaklah engkau turun daripada sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kata musannif, dan pertama kali letakkan dahulu lututmu. Kita boleh tak lutut dulu masalah sekarang ni? Maka tak boleh, tak ada masalah. Semua dah sakit lutut, semua dah sakit urat. Bagi yang kuasa, kena turun lutut dulu. Nabi kata apa? Janganlah engkau turun sujud seperti turunnya sebab unta. Ini nanti kalau pukul rata, letihlah kita. Saya sendiri pun dah sakit lutut. Saya tak tahu. Kebanyakan orang balik haji, kebanyakan kena sakit lutut. Saya pun tak tahu kenapa. Saya tanya kawan-kawan saya, sakit lutut juga. Lupa pegangnya. Sebenarnya Allah Ta'ala beringat kita jangan lasap-lasap. Itu saja yang saya boleh cakap. Maknanya tak apalah. Kita turunlah kaedah yang mana. Cumanya yang dituntut turunkan lutut dulu. Kemudian setelah itu barulah engkau letakkan kedua tanganmu dan diiringi dengan dahimu. Letak tangan dulu. Lepas tu baru kita letakkan dahi. Kadar dahi ini 1/4. Itu maknanya kalau orang yang pakai kupiah, kan ada orang pakai kupiah macam ni kan. Dia janji kena kening ni okeylah. Pada ni daripada kening sampai sila apa ni, ujung rambut. Ambun-ambun apa? Ni tumbuh ambun ni. Kena sikit pun jadi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang sembahyang, kadang-kadang ada tanda sebelah, kadang-kadang ada tanda kat ujung sini. Tengok kaedah dia turun dulu kat mana. Masa sujud itu 7 anggota badan kan. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. 2 ibu jari kaki, jari-jari kaki. Ada orang kata mesti sampai nak kenakan hidung. Lah hidung macam kemik-kemik je kan. Macam mana nak cecah? Kalau hidung kemancung macam Pak Pakistan jual es krim tadi, okeylah. Ingat ada 7. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, 2 ibu jari, 2 jari-jari kaki. Dan jari-jari kaki itu mestilah kena pada perut anak jari. Jangan letak menegak macam tu, ya, tak boleh. Tak sah sujudnya. Itu nak kena jaga. Kadang-kadang kita tengok kesian, semayang lama dah. Tapi bila kita tegur, dia marah.
Itu jadi payah. Dia kata, setelah itu baru letakkan kedua tanganmu dan diiringi dengan dahimu. Padahal dahi itu terbuka. Dan letakkanlah bersama hidungmu bersama dengan dahimu. Ini tadi dah gemik tadi. Jangan sembang pula macam tu. Kan nanti tak boleh nafas pula. Dan renggangkan kedua sikumu, renggangkan, perempuan rapatkan. Daripada lambungmu ni, dua sisi selusuk ni. Dan renggangkan pula perutmu daripada kedua pohonmu. Jangan macam anjing duduk tu. Mesti kalau boleh lutut dengan murung tu 90 darjah. Tapi kalau tempat sempit, tak apalah kodok-kodok. Jangan macam orang Arkam tu. Jauh. Dia semayang ambil 1,5. Pernah tengok tak? Dia ambil jauh. Dia macam tu. Jangan sampai macam Ayapin pula bila nak sujud tu. Macam apa? Allah Akbar. Singa laut nak terjun laut tu. Jangan macam tu. Relax je, tenang-tenang. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Hendaklah ia merapatkan sebagai anggota dengan sebagian yang lain. Tutup, cover semua diri itu. Perempuan. Beza dengan lelaki, reza kena buka. Dan letakkan kedua tanganmu itu di atas lantai berpelulan dengan dua bahu. Maknanya berbetulan. Jari dengan telinga tu tak payahlah suka-suka, agak-agak je. Kita semayang lama-lama kita tahu. Dan janganlah engkau hamparkan kedua hastamu di antara. Jangan kita letakkan kedua ni hasta ni ke atas lantai anak anjing tu, jangan. Tak boleh. Seperti perkataan ni kan tu ni, seperti perkataan anjing. Maka ketika itu bacalah dan bacalah olehmu ketika itu tasbih ini subhanarabbiya'ala wa bihamdi. Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maknanya ketika baca ni, bacalah tasbih ini supaya datang ke lembut hati dan meninggalkan kesan yang mendalam betapa hina dan lemahnya kita ini dan bukan dalam keadaan sombong dan bongkak. Kita ke tasbih tu. Kita nak memuji Allah Ta'ala yang maha tinggi tu. Tapi dalam masa yang sama kita sombong. Ni kita ada tengok ni. Orang yang datang sembahyang pun dalam keadaan sombong. Bukan bermakna dia pakai jubah melebihi buku lali, tidak. Mana ada satu pahaman ni, jubah lebih buku lali. Ini orang yang sombong. Kita sembang dengan dia, okey pula. Orang yang mengatakan tu pula, tak boleh saya hantar. Macam tu pula jadinya. Ini kata, lebih kuah dari sudu ni payah. Lebih sudu dari kuah kan. Ini bukan kerana tu, ini banyak orang salah tafsir sekarang ni. Pakai jubah melebihi buku lali, itu orang yang sombong. Kita tengok berapa banyak orang yang jubahnya melebihi buku lali. Sebab ni fashion sekarang ni. Fashion kita dalam syurga pun ni pakai baju labu-labu. Sampai kita ada 15 orang, kiri kanan 30 orang yang akan memegang pakaian kita. Ini kata masing-masing lah. Jangan mudah sangat terpengaruh tu. Bacalah, renungkan sebab hakikat sujud ini untuk mengisafi diri bahawa nanti kita akan masuk dalam tanah. Perkara yang paling dimuliakan oleh anak Adam adalah mukanya. Maka kita menyembamkan muka kita ke atas tanah. Sekarang dah ada kapet, tak apa. Kalau dulu-dulu Nabi ni hantar pasir untuk ambil iktibar. Dia kata, maka engkau baca tasbih ini 3 kali apabila engkau sembahyang berjemaah, dan 7 kali atau 10 kali apabila engkau sembahyang sendirian. Ini sunat. Kemudian engkau bangkit daripada sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar hingga duduk engkau dengan sempurna dan duduklah di atas telapak kakimu yang kiri dan tegakkanlah telapak kakimu yang kanan. Ini dipanggilkan duduk istirasi. Sekarang ni jarang orang buat macam ni. Masalahnya banyak orang duduk pada dua-dua tapak kaki. Boleh tak? Boleh. Cumanya tak dapat pahala sunat. Itu yang sembahyang tu 27 harak atau 27 darajat.
Apabila kita kurang sunat-sunat tu, maka ditolak. Maka sembahyang berjemaah kita tidak dapat 27 darajat. Ditolak tu. Nabi sembahyang pakai serban. Ustaz pun sembahyang tak pakai serban. Tolak satu rakaat. Nabi sembahyang pakai jubah, saya pakai gamis, kita pakai gamis. Ni okey confirm. Ni memang sunnah Nabi punya pakaian. Kurta atau baju Melayu pakai kain. Kena pakai seluar pula. Ha? Aduh. Baju Melayu ni sunnah. Baju Melayu tu sunnah. Apabila dalam keadaan aman, Nabi panjangkan kainnya menjadi sarung macam kita ni. Apabila dalam keadaan perang, Nabi singkatkan kainnya menjadi macam samping. Itu pakaian baju Melayu ni sunnah. Ini kita pakai baju Melayu je malu. Jangan. Pakai baju Melayu. Saya pun hari raya beli juga, buat juga baju Melayu. Nak meraihkan anak-anak. Kurta memang confirm sunnah. Gamis ini pakaian orang Arab sekarang. Ini gamis yang kita pakai ni. Jubah ini yang terbelah. Yang terbelah di antara dua ni, yang terbelah yang sarung. Itu jubah. Itu ceritanya. Jangan tak tahu. Kemudian dia kata, letakkan tanganmu di atas pahamu, sedangkan jari-jarimu dekat terhurai, yakni tidak tergenggam lepas. Dan baca olehmu, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wajburni wa'afini wa'fu'anni. Yakni, ya Allah, wahai Tuhan, ampunlah aku, kasihanilah aku, berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku, dan tampunglah segala kekuranganku dan afiatkanku, yakni badanku, dan maafkan dosaku. Barulah kita mohon, bila dah sempurna duduk tu, barulah kita mohon ampunan daripada Allah Ta'ala dan segala hajat, dan mohon segala belas kasihan. Kalau tidak kerana Rahman, sifat Rahman Allah Ta'ala itu, belum tentu kita boleh menunaikan sembahyang. Kemudian lalu engkau sujud kali kedua seperti kaifiat sujud yang pertama tadi. Kemudian engkau bangkitkan pula untuk duduk istirahat, duduk berehat. Jangan bila kita lepas sujud yang kedua tu, kita terus kaki yang tumit, anak jari dah tu terus duduk atas tumit, terus bangun. Jangan. Sebab disuruh duduk istirahat. Sebab turun daripada sujud itu, kita dah tua, kaki menggigil, otot-otot paha dah tak kuat. Bila duduk tu, rasa juga kebas paha tu. Duduklah rehat dulu sekejap. Sekadar-kadar subhanallah, baru kita bangun. Itu dapat juga pahala sunat kat situ. Tu. Dan setiap rakaat yang tidak diiringi dengan tasyahud, maknanya setiap kali tidak ada tasyahud, kita duduklah istirahat sekejap. Dan hendaklah engkau duduk istirahat itu sekejap saja. Kemudian engkau berdiri dan engkau letakkan kedua tanganmu di atas lantai, dan jangan engkau mendahulukan sebelah kaki ketika berdiri, dan hendaklah engkau mengucapkan Allahu Akbar. Maknanya kedua-dua kaki itu serentak. Setakat ni saya tak jumpalah orang sebelah kaki dulu, macam mana tak tahu. Biasanya memang dua-dua. Tapi tak tahu kok dulu orang Arab ni dia geliga kan. Tak tahulah. Macam-macam sekarang ni. Macam-macam. Ketika engkau hampir ke tempat duduk istirahat, maka terus takbir itu engkau panjangkan sehingga lebih kurang separuh berdirimu. Begitu juga kalau kita jadi imam, kadang-kadang kita lupa rakaat sujud yang kedua. Kita pun bangun. Maka selagi belum separuh daripada berdiri, boleh kita turun balik. Tapi kalau kita dah masuk separuh, teruskan. Mana kita tertinggal satu rakaat. Macam mana tu? Rakaat tu dikira batal. Ini payah kalau jadi imam, payah. Ini bahasnya panjang. Kena jaga-jaga.
Yang pentingnya ketika kita nak apa tu? Kita lupa apa tu? Kita lupa doa kunut. Kita dah turun dah Allah, dah separuh dah. Turun terus je. Jangan bangun balik. Sebab apa tu boleh diganti dengan sujud sahwi. Kemudian makmum pula tak payah nak mufarakah, tak payah keluar. Sebab itu boleh diganti dengan sujud sahwi, tak ada masalah. Tu. Kemudian dalam rakaat kedua hendaklah engkau ulangi seperti kafiyat yang betul tadi, bermula daripada perkataan sampai sujud yang kedua. Kemudian hendaklah engkau duduk tasyahud pertama dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan itu di atas paha kanan dan menggenggamkan jari-jari kamu untuk jari, kecuali jari telunjuk dan ibu jari engkau, biarkan keduanya tanpa digenggam. Dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan jari telunjuk yang kanan itu, engkau mengatakan ilallah asyhadu alla ilaha illallah. Kita genggam begini. Maka ada dalam kalimah alif, lam, ha. Ataupun kita pegang begini. Maka kalau kita terbalikkan, seolah-olah Kaabah dan tempat sya'i. Kedua. Kalau yang jenis malam-malam macam ni, tak tahulah saya. Jangan jenis-jenis pula. Pusing-pusing pula. Banyak kan orang buat macam tu kan, jenis-jenis banyak-banyak tu. Yang saya tahu setakat ni sunnahnya tu. Ini dirapatkan menjadi kalimah Allah Azza wa Jalla, ataupun kita buat begini. Maka boleh kembalikan, jadilah Masjidil Haram. Terpulanglah. Ni rasa-rasa ni. Kemudian mana? Dan bukan ketika mengatakan la ilaha illallah. Ketika mengatakan tu ada sebagian ulama mengatakan disunatkan untuk melihat. Dari kita angkat tu kalimah Allah tu supaya meresap dalam qalbu. Ada sebagian ulama kata tak apa, tak sunat pun, ikutlah. Dan dalam kamu dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai lepas itu, tidak digenggam, di atas paha kiri, dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri dalam pada tasyahud itu, yang tasyahud awal istirasi tadi. Seperti engkau duduk antara dua sujud dahulu. Dan hendaklah engkau duduk tawaruk. Duduk tawaruk ni apa? Pada tasyahud akhir, iaitu dengan mendudukkan punggungmu di atas yang kiri dan mendirikan telapak kaki kananmu dan meletakkan kaki kirimu di bawah kaki kanan. Mana kita duduk macam tu, kaki kiri tu. Jadi semua boleh menghadap kepada kiblat. Itu panggil duduk tawaruk. Habis kalau tak mampu ustaz sakit lutut, duduklah istirasi itu tadi. Nampak macam mana? Dah sakit urat-urat, dah sakit pinggang semua kan. Kalau dah tak tahan sakit sangat, duduklah atas kursi. Tak masalah. Benar ni. Dan keluarkan sedikit ujung jari kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Dan nak engkau menyempurnakan membaca doa yang mastur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir itu. Kemudian kata olehmu selepas selesai daripada segala doa itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu buka pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila tanya kenapa buka? Aku membuka pintu surga. Dah mana kuncinya? Lepas tu tutup balik. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Aku menutup pintu neraka. Sama je buka. Tak payah tu. Itu semua diada-adakan. Yang paling ringkas, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah nak angguk-angguk macam tu. Ini angguk-angguk macam tu. Ini banyak orang buat macam tu. Tak payahlah. Tu. Dua kali, sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Dan hendaklah engkau menoleh ketika muisal itu, sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu di sebelah tepimu, dan niatkan akan keluar daripada sembahyang. Mana jiran-jiran tak payah nak jawab Waalaikumsalam, tak payah. Sebab ini memberi ingat kepada ratib dan atib.
untuk menulis amal ibadah yang kita buat, kan? Dan untuk menandakan kita keluar daripada kesembahyang. Sebab tu saya ingatkan balik, apabila kita tengah sembahyang sunat, ini banyak orang tak ambil indah. Bila muazzin dah iqamah, maknanya tidak ada sunat. Apa muazzin iqamah? Tidak ada sunat-sunat. Mesti terus sembahyang fardu. Sebab nak mengejarkan takbir yang pertama dengan imam. Sebab itu kalau jadi muazzin, nak azan, nak iqamah, kena minta izin imam. Berlaku tak macam tu? Tak berlaku kan? Tak berlaku. Sebab imam itu pemimpin. Kau mana tahu imam sakit perut ke? Kita pun iqamah. Sudah. Siapa nak jadi imam? Allah sakit perut pula. Lagi sejuk-sejuk macam ni kan? Jangan minum air TO. Mula nak kencing ke? Kan? Surau ni dalam sejuk. Ni. Tu rasa nak terkucil. Tu jaga. Ini adab. Adab mengikut dengan pemimpin. Tapi tak apalah, kita ni dah 5 ke 6, 70 ni sesuai lebih kurang lah. Tengok semua orang dah selesai, kena ada seorang orang sunat, stopkan dulu. Tunggu bagi dia selesai. Habis yang dah habis dalam apa ni? Dewan solat ni dah habis sunat, dah habis sunat, kita pun terus iqamah. Yang masuk kemudian tu tak ambil kira, tak masuk buku. Itu lantak dia lah. Payah nak jaga ni. Adab-adab sembahyang ni payah. Nanti kata, imam ni tak sabarlah, itulah, inilah, nak cepat balik lah. Payah. Apalah tu siap ni. Cepatlah nak balik, kunci pintu lah ini. Tak masalahnya kalau siap lambat tutup pintu, kita nak tolong tutup tak? Kesian siap tu. Allah tak tahulah. Masjid 150. Alaunya surau, wallahu alam, tak tahu saya. Surau ni dapat ke tak dapat siap tu? Lepas tu banyak nas songeh pula. Apa ni siap tandas tak masuk? Lah, kau kan guna tandas tu, apa salahnya kau masuk? Kan? Ini satu ketika Masjid Batu Tiga tu ada orang kaya setiap petang masuk tandas. 6.30 dia balik kerja, dia singgah. Satu hari orang nampak, AJK Masjid nampak, konon nak baik hati, belikan sabun. Langsung terdatang. Buat. Memang tiap-tiap hari saya perasan. Masa tu saya Timbalan Nazir. Saya dah cakap, ini orang naik BMW. Kalau Starbucks pack buku RM2.5 tu, kereta BMW tu boleh beli. Janganlah kau sibuk. Sebab dia tak pernah minta pun dekat kita, kan, untuk beli sabun. Jadi biarkanlah. AJK orang kita kesian kat dia gini, dia dah tolong basuh, belikan. Dia datang tengok ada sabun ada punya body. Begitu juga dengan tanah kubur. Dulu ada orang sponsor. Mana setiap kali bersih, dah bersih, dia tunjuk gambar. Dia pun masuk dekat ketua tu. Siapa yang tolong, bagi-bagi. AJK kubur pula. Tak boleh duit kena masuk akaun tabung masjid. Sekarang ni masjid kena keluar duit. Bersihkan bersihkan kubur. Sebab tu bila orang nak berbakti, orang kaya ni dia nak berbakti, dia tak mau tunjuk. Bila kita nampak, diam-diam sudahlah, janji bersih sudahlah, ikut pandai dia lah. Dia nak beli ke, nak curi ke, itu dia punya pasal. Dulu ni kalau surau ni ada ruang macam tu, tengok buat dia. Jangan tegur, jangan buat tak tahu je. Nah, ini kadang-kadang kita suka sibuk sangat hal orang ni, memang payah. Kemudian dia kata dan apa yang telah disebut itu ialah cara sembahyang dengan sendirian, dan akan disebutkan pula cara sembahyang berjemaah pada fasa yang akan datang. Dan yang paling penting diperhatikan di dalam sembahyang itu ialah khusyuk. Ini barang payah. Sebab itu apabila sembahyang fardu, ada sembahyang qabliyah, ba'diyah.
Supaya bila sebelum kita sembahyang fardu, dalam perjalanan kita datang sini, sini adalah kawasan sini kan. Pakai seluar pendek banyak. Tengok apa, ini putih, ini hitam. Sini pun hitam. Dah mula pertikai. Bila muazzin dah azan, tak mau sembahyang sunat. Jadi bila takbir Allahu Akbar, datang peha tu balik. Terjadi payah. Aku sembahyang boleh teringat peha Cina pula. Sembahyanglah sunat. Ni apa? Setan jantan dekat jantan. Setan betina dekat orang perempuan. Ketika kita tengok tu, jin ni laki bini. Dia bahu-membahu, tolong-menolong. Kita tengok kat mana? Ada bini dia duduk situ buat sia-sia. Kita pun ada. Kalau nak tahu benda tu, jom. Hari Senin ni ikut saya beramal. Bismillah 12,000. Puasa tak makan berdarah. Lepas habis sembahyang Isyak, terus masuk. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12,000. Dalam masa 5,000 datang jin. Aku datang ni nak tunjuk kau sesuatu. Ni kalau keadaan. Saya dulu nampak macam tu, saya buang tasbih. Terus peluk pinggir saya tidur. Bang, tak boleh lagi. Tak boleh, jin banyak. Tidur saya. Ini saya nak cuba buat lagi. Sebab kita tak nak, bila kita beramal tu jadi sakti. Kita tak nak. Tu nak kena jaga. Kemudian dia kata, dan yang paling penting di peribadatan dalam sembahyang itu adalah khusyuk dan hadir hati. Hudur hati ni payah. Khusyuk dan hudur hati. Dia kena banyak berzikir. Apabila kita boleh tidak memikirkan perkara-perkara ahyar, kepada yang mengganggu fikiran ketika berzikir, kita boleh bawa khusyuk itu di dalam sembahyang. Bersama dengan bacaan zikir. Dan kata Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, kullu salatin la yahduru fiha qalbu fiha ila qurbatil asyra. Setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat. Ustaz payah ni daripada takbir Allah alif sampai assalamualaikum mim. Mula-mula ada cerita. Sahabat besar Nabi pun yang 4 tu, ketika Nabi bercadang, siapa-siapa boleh sembahyang sunat dengan khusyuk akan diberi seekor kuda kan. Masing-masing sembahyang teringat kuda mana yang Nabi nak bagi. Itu sahabat Nabi Ustaz yang dididik oleh Nabi. Ketika itu je mereka itu tidak khusyuk. Kita tengok Sayyidina Ali, Sayyidina Umar nak cabut panah, nak cabut pisau, tunggu ketika aku sembahyang. Payah Ustaz. Dia bukan macam tu. Dia dapat sedetik sahaja. Kita kata Allahu Akbar, kita pun sembahyang. Tiba-tiba terasa bulu tengkuk meremang. Mana kita disapu oleh malaikat Jibril. Maka kita menangis dalam sembahyang. Baca Wallahu kalau orang tu panjang. Baca inna atau inna je. Inna atau inna kawasan inna syani kawasan betul. Maka kita ni akan minum air telaga kawasan. Boleh nangis. Ni apa cerita? Ni minum air nangis. Ketika itu kita dipeluk oleh malaikat Jibril. Dia mesti akan ada rasa meremang-remang bulu tengkuk kita ni. Jadilah. Ataupun kita macam macam mana? Macam kita fokus ayat tu. Jadilah. Sekurang-kurang dapatlah buat modal. Ini langsung tak ada, payah juga. Kita kata sembahyang kita itu dilemparkan balik ke muka kita. Ikhtiarkanlah. Dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, inna abdu la yusalli salatan. Sesungguhnya seorang hamba itu mengajarkan sembahyang, fala yuktabu lahu minha suduha wala usruha. Padahal tidak ditulis ganjaran sembahyang itu melainkan hanya 1/6 atau 1/10 saja. Wa innama yuktabu
li'abda minas solatihi biqadri ma akala minha. Dan hanya sahaja ditulis ganjaran sembahyang solat itu mengikut banyak mana yang dia khusyuk di dalam. Nah, ni banyak. Ni khusyuk ni banyak. Makan. Sekarang jangan risau kita lama dah tak makan KFC kan. Sekarang banyak lah. Ayam-ayam bumi putra. Apa lah yang dekat CS tu? Ijili apa lah? Apa? Oh, Darsa. Darsa tu Syekh Muhammad apa lah nama? Dana Asri. Itu orang Islam punya. Sama yang dekat traffic light CS tu. Apa nama dia? Ataupun orang Melayu. Rokiah binti apa? Darman apa Darsa. Orang Melayu punya. Makan sangat dah. Gila beli. Tu. Banyak lah. Kita jangan risau. Kalau nak best lagi, kita pergi Terengganu. Kita makan ayam mat. Ayam goreng mat ni memang popular. Saya pun lama dah cerita dengan rumah. Lama tak makan ayam mat. Kemudian dia kata kafiat bila duduk itu iaitu merenung dan berbimbang. Akan beberapa kecuaian dan kelainan dalam ibadat solat. Itu duduk tu. Disuruh kita duduk istirahat untuk memikirkan Allah. Rasakan dengan mendalam perasaan takut dan malu kalau solat itu tidak terima oleh Allah Ta'ala. Ada duduk istirahat, tidak merasa Allah. Bahawanya kita tidak mampu untuk menunaikan ibadah sebagaimana yang dituntut. Dan datangkan rasa yang penuh harapan bahawa dengan sifat rahmatnya Allah Ta'ala dan kemurahannya Allah menerima salat kita. Walaupun dosa zahir dan batin kita terlalu banyak. Inilah keadaan atau tanda orang yang nak sampai kepada makam khusyuk. Sehingga dia merasa nak keluar daripada sembahyang itu sangatlah sedih. Bila dah keluar sembahyang, tak sabar dia untuk menantinya waktu sembahyang yang lain. Ini sekarang ni kita tunggu-tunggu sembahyang isyak. Nanti lepas isyak kita tunggu-tunggu sembahyang subuh. Lepas subuh kita tunggu-tunggu sembahyang zuhur. Ini adalah yang solat tu daim. Jangan kita dengar cerita karut tarikat sesat tu. Duduk kedai kopi, masuk azan, jom kita pergi surau. Hantar sembahyang dulu. Kenapa tak sembahyang? Ana solat daim. Solat daim ke mana waktu azan sampai habis asar kau duduk kedai kopi? Ada banyak ni karut ni. Jangan percaya. Solat daim itu kita menanti-nanti. Maksudnya waktu solat itu paling mudah. Yang keduanya apa? Carilah orang yang bernama Naim. Kita tengok dia solat. Itulah daim solat. Itu paling mudah. Bukan sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh puak-puak yang sesat tu. Jangan terpengaruh. Tu. Ini macam ni tuan-tuan kan. Ni tak sampai nak nanti isyak. Nanti lepas tu kenapa cepat keluar balik nak cepat tidur? Nanti nak sembahyang subuh. Betul lah tu. Itulah solat daim tu. Berkira-kira menanti-nanti untuk masuknya waktu solat. Habis. Ni adab-adab menjadi imam. Dan adab-adab menjadi makmum. Adab-adab sembahyang berjemaah. Yang pertama, sebaik-baik bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Kita ni semua dah bayar lah kan. Tak payahlah rakaat pertama baca surah Baqarah, tak payahlah. Rakaat kedua baca surah Ali Imran, lagi tak payah. Maghrib, A'udzu birabbil falaq, A'udzu birabbin nas sudah. Isya, Alam Nasrah, Alam Tarakai sudah. Imam. Sebab meringkaskan sembahyang berjemaah. Untuk berlakunya jemaah. Habis kalau sembahyang rakaat pertama surah Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, penyunahnya imam dengan Bilal je lah yang sembahyang. Lain semua, tak sanggup. Imam ni sadis betul. Kemudian dalam hal ini Anas bin Malik berkata, aku tidak pernah sembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW sembahyang mana ada macam kita kutip-kutip ayat. Nampak tu. Maknanya dipercepatkan. Pengalaman saya kan, masa saya bujang-bujang dulu, saya sembahyang di Selayang.
Imam tu bila tarawih dia tetap baca Quran. Tetapi dia baca 3 ayat je. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai habis Allahu Akbar. Lepas tu 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Tapi dah meninggal. Boleh imam tu jadi imam? Bila panggil imam tahfiz, sudah. Termasuk saya pun lari. Pergi masjid lah. Padahal saya bujang masa tu, kuat lagi. Wallahualam, kita berhenti kat sini lah. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ni ada manfaatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di dalam surga nanti. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahualam. Boleh. Contoh ini Kaabah. Ustaz duduk makan. Okey. Waktu itu pintu Kaabah. Kita Malaysia di sebelah mana? Kita Malaysia ni kita dengan Indonesia sekali tak? Kita dalam sudut Hajar Aswad. Kita dalam sudut Hajar Aswad. Tu Hajar Aswad. Batu tu Hajar Aswad kan? Kita dalam di situ. Batu yang orang cium-cium tu. Macam mana? Ni macam ni. Dia ada rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Sekarang ni rukun Hajar Aswad. Yang ni rukun Hajar Aswad. Sama ada kita sebelah sini atau kita sebelah sini. Kita dalam daerah ni. Sampai kepada pintu Kaabah tu. Sebelah sini. Jadi sebab itu, kalau kita rajin buat sembahyang hajat, memang doa kita belah Nusantara ni makbul. Sebab kita menghampiri di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah ni. Kenapa Haji tanya ni? Kenapa Haji tanya? Tanya dia. Kita menghadap Kaabah. Lagi satu, dalam akhir zaman kata Islam bangkit dari timur kan. Sekarang Iraq perang, Syam perang, Yaman pun perang. Sekarang ni tinggal rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad ini terus sampai ke Aceh. Dan keturunan Rasulullah memang ada di Aceh. Yang dulunya menjadi Sultan Aceh. Sebelum lahirnya Syekh Abdul Rasimki. Di bawah ulama Hamzah Panturi. Tetapi apabila Belanda datang, di bawah ulama dari Gujarat, dia mengganggu pentadbiran ini. Sebab Aceh ini adalah Utsmaniyah Nusantara. Dulu Nusantara ini memang tunduk patuh kepada Aceh. Negeri Pasai dulu kan. Ini nanti tak sembahyang Isyak kita ni. Ni kalau nak tahu sejarahnya. Jadi kita ni nak tahu kebangkitan ni, kita tunggu. Aceh diperintah balik oleh Kesultanan. Sekarang ni di Indonesia memang gerakan melantik balik sultan-sultan yang ada. Berebut sekarang ni. Sebab itu diorang menentang Baklawi ni kan. Tahu tak? Diorang menentang, sangat menentang ni. Habib Baklawi. Orang Indonesia ni, ulama-ulama Nusantara ni sangat menentang Baklawi ni. Yang tak mau terima Baklawi ni sebagai keturunan Rasulullah. Di antara kita ni semua ni, boleh jadi kita juga ada darah Rasulullah. Kita ingat kalau kita bukan daripada darah Rasulullah pun, kita mungkin daripada keturunan Nabi Ibrahim. Itu nak sambung nanti lambat. Kita bincang akan datang. Dan jangan biarkan diri anda dalam misteri. Wallahu